Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam pengajian Asas Usulul Fiqh di bawah bab Al-Adillah Asy-Syar'iyyah ataupun Al-Masadir Asy-Syar'iyyah, iaitu dalam bab qiyas. Kita dah bincang kat dalil yang pertama adalah Al-Quran, dalil yang kedua adalah As-Sunnah An-Nabawiyah iaitu hadis Nabi, dan dalil yang ketiga adalah ijma', dan dalil yang keempat adalah qiyas. Dan qiyas ini antara bab yang rumit, yang sulit berbanding bab-bab yang sebelum ni yang kita telah lalui. Okey tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah pun bincangkan semalam mengenai dengan definisi qiyas. Kita telah bincangkan juga mengenai rukun-rukun qiyas, ada 4, iaitu asal, aslu, al-aslu, iaitu dipanggil al-maqis alaih, dan juga yang kedua dipanggil hukmul asli, hukum asal, yang ketiga fara', yang keempat adalah hukmul fara', dan yang kelima adalah illah. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga telah bincangkan mengenai dengan syurutul qiyas, syarat-syarat qiyas. Asal, al-aslu, ada syarat-syaratnya yang kita bincangkan semalam. Okey, semuanya ada 5. Dan syarat furu' juga ada 2 yang kita bincangkan semalam. Syarat illah ada 3, kita telah bincangkan juga semalam. Hari ini perbincangan yang lebih hangat iaitu mengenai dengan al-mafhum al-illah. Apa itu illah? Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang illah, dia adalah al-wasfu al-zahir al-mundabit, sifat yang zahir yang tetap, al-mundabit, alladhi ja'alahu syari', yang Allah taala menjadikannya sebagai satu tanda ala wujudil hukum. Adanya illah maka adanya hukum, berserta munasabah, ada kesesuaian antara illah dan juga antara hukum. Ada kesesuaian antara illah, sebab, dan juga hukum. Sebahagian ulama usul mereka ta'rifkan al-illah yal wasfu zahir al-mundabit alladhi yalzamu min tartibil hukmi alaihi maslahah lil mukallaf min daf'i mafsadah atau jalbil manfa'ah, iaitu sama juga illah adalah sifat yang zahir yang tetap yang akan melazimkan kita panggil apa, tertib hukum. Untuk apa ni? Maslahat kepada mukallaf. Apa itu maslahat kepada mukallaf? Menarik kemanfaatan, menolak kemudaratan. Itu antara kita bincangkan mengenai dengan mafhum ataupun maksud. Lebih cenderung kepada definasi lah maksud yang daripada illah. Syarat illah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat illah ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi, iaitu al-illah wasfan zahiran mundabitan munasiban muta'addiyan mu'tabaran syar'an. Okey, kita akan kupaskan satu-satu apa yang dimaksudkan dengan syarat-syarat illah tersebut. Tuan-tuan lihat, kita akan senaraikan di papan putih satu persatu insya-Allah taala. Okey. Syurutul illah. Tuan-tuan lihat apa dia? Syurutul illah, syarat-syarat illah. Illat. Yang pertama adalah an yakuna, wasfan
Okey, zahiran. Jadi dia adalah wasaf, sifat yang zahir. Okey, apa maksud sifat yang zahir ni? Tuan-tuan, sifat yang zahir ni maksud dia adalah sifat yang boleh dicapai oleh panca indera kita. Contoh, antara dua orang berjual beli akad berjual beli. Okey, berlakunya linaqlil milkiyah, berlakunya pemindahan milik. Bila? Dengan sebab at-taradi. Redha meredai. Redha meredai ni iaitu saling nak jual, saling nak beli. Dia nak jual, aku nak beli. Okey, nampak saling setuju menyetujui dalam jual beli. Bila mana ada at-taradi, saling redha meredai, maka jadilah akad jual beli tersebut sah. Bila akad jual beli tersebut sah, maka sahlah pemilikan, naqlil milkiyah, penukaran milik sah. Daripada pen ini milik saya telah jual, jadi pemilikan milik pen telah bertukar kepada orang yang beli kepada saya, dan pemindahan tersebut syarak kata sah. Dengan sebab apa? At-taradi. Okey. Kemudian untuk kita tahu at-taradi, setuju tak setuju ni adalah urusan hati. Nak jual, bukan ada orang paksa, bukan ada orang tekan. Memang saya nak jual, memang orang tu memang nak beli. Okey? Itu semua urusan hati. Jadi sebab itu kita tak dapat tahu macam mana at-taradi tersebut, jual beli tu sah, berlaku pemindahan milik, sebab dia adalah hati. Maka di sinilah ulama fiqh menjadikan sirah ijab dan qabul, aku jual, aku beli, itulah sebagai satu tanda, dipanggil sebagai wasfun zahirun. Wasfun zahirun. Yumkinu at-tahaqquq min wujuhin min wujudihi wa adamihi. Sama ada nak jual ataupun tak nak jual, dia bergantung kepada ijab dan qabul. Saya jual, saya beli. Sebab apa? Itulah wasfan zahiran. Bersifat yang zahir. Kalau sifat hati, redha meredai, at-taradi, tak dapat tahu. Jadi ijab dan qabul adalah wasfan zahiran. Dialah menentukan sama ada adanya jual beli ataupun tidak, dengan proses ijab dan qabul, sirah ijab qabul. Yang kedua, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasfan mundhabitan. Okey, jadilah antakuna, takuna isimnya adalah illah. Jadilah illah tersebut apa dia? Mundhabitan. Wasfan mundhabit. Wasfan mundhabitan. Mundhabit. Mundhabit ni makna apa? Makna kalau indhabata, yang dhab itu makna berdisiplin. Mundhabit orang yang berdisiplin, makna orang yang konsisten. Makna tetap. Jadi sifat tersebut tetap, mundhabit. Contohnya, bila sebut perkataan mundhabit ini, ilat tersebut mestilah yang ditahdidkan, yang ditentukan, yang dipastikan. Okey. Dan mungkin juga at-tahaqquq, untuk direalisasikan adanya illah pada fara'. Jadi adanya pada asal al-aslu, dia juga pasti ada pada fara'. Itu barulah dia jadi wasfan mundhabitan. Okey. Dan illah ini tidak jadi berbeza dengan sebab berbezanya orang, berbezanya zaman, berbezanya tempat, berbezanya sekian-sekian. Jadi semua itu tak akan berlaku. Sebab apa? Sebab dia mundhabit. Mundhabit tetap. Tak kiralah zaman apa pun, masa bila pun, tetap mundhabit. Dia tak akan berubah. Keadaan macam mana, siapakah dia, personal atau tidak personal ke, semua dipanggil mundhabit, tetap. Okey. Contohnya masalah safar yang kita bincangkan semalam. Masyaqqah itu adalah madhinnah illatu ibahatil fitr fi safar, fa innahu ghairu mundhabit. Okey tuan-tuan, contohnya apa?
iaitu safar. Bila mana safar? Okey. Safar bila mana safar? Kadang-kadang dia ada, kita panggil apa? Bila kita bermusafir, kadang-kadang dia ada masyaqqah. Masyaqqah ni apa? Kesusahan. Kadang-kadang tidak ada masyaqqah. Tidak ada masyaqqah dalam safar. Yang penting kita kata wasfan mundabit adalah bila mana safar aja, tak kira lah dia ada kesusahan ataupun tak ada kesusahan, sudah pasti dia boleh berbuka puasa. Berbeza kalau kita katakan syarat wasfun mundabit, illah ini adalah kita katakan masyaqqah. Kalau kita katakan masyaqqah, apa yang berlaku? Maknanya bila mana bermusafir ada kesusahan baru boleh buka, kalau tak ada kesusahan tak boleh berbuka. Nampak? Jadi bila kesusahan ini kita letakkan sebagai wasfan mundabitan, kita letakkan dia masyaqqah sebagai satu wasfan mundabit, dia tak jadi. Sebab susah ini ada yang 10%, ada yang susah ini sampai 90%. Okey, ada yang susah ni 1% je. Nampak? Jadi yang tetapnya adalah safar, bukan masyaqqah. Itu dipanggil illah yang mundabit. Okey. Kemudian yang ketiganya apa dia? Yang ketiganya adalah wasfan munasiban lil hukm. An takuna al-illah, illah tadi adalah munasiban. Munasiban apa? Yang bersesuaian. Munasiban yang bersesuaian lil hukmi, kepada hukum tadi. Okey. Wasfan apa? Wasfan munasiban. Okey. Jadi dia sifat yang bersesuaian bagi hukum. Contohnya bagaimana ya? Okey. Contohnya iskar, memabukkan. Bila mabuk ni satu sifat yang sesuai untuk pengharaman riba. Pengharaman apa? Khamar. Okey, wasfan nifa, wasfan sifat. Sifat yang sesuai untuk dibinakan hukum ke atas sifat tadi. Contohnya apa, tuan-tuan? Contohnya kita katakan di sini illah dia adalah muskir, memabukkan. Okey, memabukkan ni adalah sesuai kepada hukum haram. Sesuai kepada hukum haramnya al-khamar. Okey, haram. Nampak tak? Muskir, memabukkan sesuai dengan hukum haram arak. Okey, itu dipanggil wasfan munasiban lil hukmi. Okey. Kerana tuan-tuan lihat, bila mana tuan-tuan sebut muskir, minuman yang memabukkan adalah haram, memabukkan adalah sesuai bagi hukum haram. Haramnya arak. Sebab apa? Bila arak ini diharamkan, maka dia akan terpeliharalah akal, terpeliharalah jiwa manusia. Nampak tak? Terpeliharanya akal dan juga jiwa manusia. Sebab minum arak kita tak sedar bunuh orang, berzina dan sebagainya. Bila seseorang minum arak, apa yang akan berlaku? Akal dia tak berfungsi. Okey. Jadi munasiban lil hukum, yang sifat yang sesuai bagi hukum, kita tak kata dari segi sebab apa haramnya arak, sebab apa haramnya arak, kita kata sebab warnanya, al-laun, sebab warnanya. Tak, warna tak kena mengena. Sebab warna hitam ke, warna kelabu ke, tak kena mengena. Sebab apa haramnya arak? Sebab baunya busuk. Ar-ra'ihah, ra'ihah ni bau busuk arak, sebab tu haram. Tak sesuai. Apa kena mengena bau busuk dengan haram arak? Tak sesuai. Jadi wasfan munasiban lil hukum adalah muskir. Jelas sebab muskir itu dia mengandungi wasfan munasiban lil hukum, kerana untuk menjaga akal daripada rosak. Jadi sudah pasti muskir adalah yang menyebabkan haramnya arak, bukan disebabkan bau, bukan disebabkan warna arak tersebut. Kemudian yang keempat, antakuna wasfan muta'addiyan. Okey. Yang keempat apa? Jadilah illah tersebut wasfan muta'addiyan. Muta'addi, dia bukan qasir, bukan untuk dia sahaja.
illah ini ghairu maqsurah alal asal, dia tak terbatas kepada aslu, hukum asal je, bahkan dia boleh tular kepada hukum yang lain. Okey, tuan-tuan, seperti mana yang kita bincangkan semalam mengenai dengan perkahwinan. Bila sebut tentang perkahwinan, lebih daripada 4 itu khusus untuk Nabi. Jadi bila khusus untuk Nabi, dia tak boleh ditularkan illah dia untuk fara', untuk kegunaan umum, untuk manusia sejagat. Tak boleh. Okey? Begitulah juga yang kita bincangkan mengenai apa? Mengenai dengan contohnya puasa wisal, puasa bersambung 2 hari 3 hari berpuasa terus tak buka-buka, haram bagi kita umat Muhammad. Bagi Nabi tidak menjadi masalah. Okey, nampak sebab ilatnya berbeza di situ. Okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sebut contohnya tadi seperti mana safar. Okey, safar ini, okey, safar ini apa? Safar ini adalah qasir, yang siapa yang safar maka dia bolehlah berbuka puasa. Tapi siapa yang tak safar, walaupun dia susah, tetap dia tak boleh buka puasa. Tuan-tuan nampak tak? Sebab bukan ukuran dia masyaqqah, ukuran dia safar, dia qasir, bukan muta'addi, qasir hanya kepada orang yang bermusafir. Tapi kalau untuk orang yang al-amil, pekerja berat, pekerja buruh, al-amil fil manjam, contoh manjam. Apa manjam? Manjam ni kerja galian dalam tanah, kerja berat tu tuan-tuan. Boleh buka puasa ke? Tak boleh, sebab Quran kata safar. Quran tak kata oh kalau ada sesusahan boleh buka puasa. Tak, Quran tak kata begitu. Bila musafir, tak kira senang ataupun susah, boleh buka puasa. Pekerjaan, orang yang bekerja berat tak boleh buka puasa. Melainkan dalam situasi darurat bolehlah. Kalau ada kerja berat, kerja buruh, kerja buat bangunan, kerja buat jambatan tengah panas, tak tahan sangat-sangat dah, jadi itu bolehlah buka puasa, tapi kena qada. Okey. Tapi dalam situasi biasa tak dibenarkan, walaupun dia kerja susah. Okey. Seterusnya yang terakhir, yang kelima adalah antakuna wasfan mu'tabaran syar'an. Okey tuan-tuan, yang keenam, yang terakhir antakuna, illah tersebut adalah wasfan mu'tabaran, yang diiktibar, yang diambil kira syar'an, dari segi syarak. Apa tu yang diiktibar dari segi syarak? Yang mana syarak iktibar dia sebagai illah, maka bolehlah dibina hukum ke atas masalah tadi. Tapi dengan syaratlah sekira-kira yang mana wasfan mu'tabaran syar'an ni, yang mana syarak yang i'tibar dengan syarat ianya nas tadi ataupun masalah tadi tidaklah bertentangan dengan nas yang asal dan juga tidak bertentangan dengan dalil. Okey. Boleh tak bertentangan dengan dalil. Contoh macam mana ya? Contohnya dalam Quran sebut yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Allah Taala perintahkan kepada kamu, pada anak-anak kamu, lidzakar mithlu hazzil unthayain, bagi lelaki dapat apa? 2 bahagian berbanding perempuan. Perempuan dapat RM50, lelaki seorang dapat RM100. Mana 1 kali ganda lebih. Bagi lelaki seumpama 2 bahagian perempuan. Okey. Sekarang ni tuan-tuan nampak sebahagian di kalangan mereka cuba mendakwa untuk samakan antara lelaki dan juga perempuan dalam pembahagian harta pusaka. Kerana apa? Lishtirakihima fil bunuwah. Kerana mereka ni status anak.
Apa yang illah dia adalah lelaki pun anak, perempuan pun anak. Jadi bila lelaki anak, perempuan pun anak, ayah dia mati, kita bagi sama rata. Tak boleh. Sebab tak mu'tabaran syar'an. Tak mu'tabaran syar'an. Tak di syarak tak yang i'tibar, tak ambil kira. Sebab syarak bagi tahu, nas dalam Quran bagi tahu lelaki dapat 2 bahagian berbanding perempuan, perempuan dapat 1 bahagian. Bila mana kita samakan atas nama illah, sebabnya adalah bunuwah. Dua-dua tu anak, lelaki pun anak, perempuan pun anak. Ayah dia mati, dua-dua anak, bezanya jantina je. Jadi syarak tidak i'tibar perkara tersebut. Sebab apa? Bertentangan dengan Quran. Quran tak kata taswiyah, samakan lelaki perempuan, tetapi lelaki kena lebih, perempuan kena kurang. Maka zalimlah jadinya. Tak zalim. Adalah hikmah yang ulama telah korek, ulama telah berikan, ulama telah kaji dan telah berikan pandangan-pandangan mereka yang menyatakan kerana apa lelaki lebih, kerana apa perempuan dikurangkan hak dia. Okey. Kemudian syarat yang kelima ni, mu'tabaran syar'an, adalah dia tidak bertentangan dengan nas Al-Quran. Okey, kalau bertentangan maka tidak diiktibar illah tersebut. Tuan-tuan, 5 syarat ini adalah sangat penting dalam illah, kerana illah adalah tunjang dalam qiyas. Tuan-tuan tak faham illah, tak boleh sebut bab qiyas. Jangan bincang bab qiyas. Tuan-tuan tak kuasai illah, tuan-tuan mungkin sukar untuk memahami dalam bab fara', dalam bab-bab fara' asal, hukum asal tuan-tuan boleh faham, tapi illah adalah yang terpenting, kerana dia bukan satu benda yang mudah untuk menentukan sesuatu itu qiyasnya sahih ataupun sahih ataupun fasid, rosak. Kita panggil qiyas ma'al fariq. Okey tuan-tuan, 5 perkara ini adalah syarat illah. Perkara yang pertama saya sebutkan apa tadi, mengenai dengan jual beli. At-taradi, syarat dia. Bagaimana kita nak tahu syarat at-taradi? Hati. Maka ulama kata ijab dan qabul. Begitulah juga pembunuhan. Pembunuhan dengan sengaja adalah sebab qisas. Qisas, bunuh balik. Tetapi sengaja tak sengaja ni amrun nafsiyun, perkara dalaman hati. Niat nak bunuh, niat tak bunuh, orang lain tak tahu. Hati dia yang tahu si pembunuh. Jadi di sini tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita nak tahu dia sengaja ataupun tak boleh tidak, itu adalah urusan hati. Maka di sini syari' telah mengambil telah meletakkan amran zahiran, iaitu perkara yang zahir yang dapat dicapai oleh panca indera, iaitu apa dia? Iaitu alat, al-alah allati yasta'miluha al-qatil, iaitu alat yang digunakan. Kalau dia baling pen, mati orang tadi. Pen ni tak ada niat nak bunuh lah. Sebab apa dia baling pen? Memang tak ada niat nak bunuh. Tapi kalau dia baling apa? Dia baling papan putih ni kat orang. Papan putih ni dia baling kat orang, mati orang tu. Jadi dia kata saya tak sengaja. Tak sengaja apa? Baling papan putih boleh mati lah, kena bucu papan putih dan sebagainya. Kalau baling pen memang tak sengaja. Jadi macam mana kita nak katakan illah itu wasfan zahiran, sifat yang zahir, maka kita tak boleh lihat dalam urusan hati manusia, walaupun sengaja tak sengaja bergantung kepada hati, tapi syarak meletakkan amrun zahir, perkara yang luaran, iaitu pembunuhan. Kamu lihat dia orang tersebut mati disebabkan pembunuhan yang bagaimana, alat apa yang digunakan. Kalau dia baling pisau, kena ke orang tadi mati, pisau walaupun dia kata tak sengaja, pisau itu telah menunjukkan sengaja, sebab dia benda yang tajam boleh membunuh. Okey. Jadi di sini sengaja yang mana dia adalah niat amrun khafi. Tak mungkin kita nak bergantung kepada niat seseorang. Kalau kita kata bergantung kepada niat seseorang, seorang pembunuh dia akan bagi tahu saya tak sengaja, untuk mengelakkan hukuman qisas. Jadi sudah pasti kita lihat, kalau dia baling
menggunakan alat yang tajam, alat yang berat, batu dan sebagainya, baling kepada kepala seseorang contoh, menyebabkan kematian, tak perlu lihat, tak perlu tanya adakah disengaja ataupun tidak, bahkan tengok benda apa yang digunakan untuk mencederakan seseorang. Okey. Okey tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pula sekarang ini turuq ma'rifatil illah, cara ataupun masalikul illah. Masalik dalam kitab-kitab lama disebut apa? Masalikul illah. Maslakul illah ataupun turuqul illah. Yang diketahui dengannya illah ada 3 perkara yang kita perlu tahu. 3. Yang pertama dengan Al-Quran, yang kedua dengan hadis, yang ketiga ijma' dan yang keempat munasabah. 4 perkara. Okey. Sekarang kita lihat tadi kita bincangkan syarat apa? Qiyas. Sekarang ini kita nak bincangkan turuqul qiyas. Turuq jamak kepada tariqatun, iaitu apa? Jalan-jalan nak tahu, nak kenal pasti qiyas ni bagaimana. Okey. Turuqul qiyas. Tuan-tuan lihat yang pertamanya daripada Quran. Okey. Daripada Quran. Bagaimana tu? Ayat apa? Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ayat ni mengisyaratkan illah kepada qat'ul yad, potong tangan. Illah kepada potong tangan apa dia? Iaitu mencuri. Nampak tak? Sebab itu datang kaedah ulama-ulama usul datangkan inna ta'bir bil mustaq yush'iru bi'illati ma minhul istiqaq wasariqu wasariqatu. Okey, itu adalah apa? Mustaq daripada masdar sariqah. Okey, nampak ta'bir bil mustaq, ta'bir dengan pencuri lelaki dan juga perempuan. Pencuri lelaki, pencuri perempuan. Yang Quran letakkan wasariqu wasariqatu. Saya tulis apa dia? Wasariqu wasariqatu. Okey. Faqta'u aydiyahuma. Faqta'u aydiyahuma. Okey tuan-tuan. Dalam kaedah usul dia menyebut inna ta'bir bil mustaq yush'iru bi'illiyati ma minhul istiqaq. Kaedah usul inna at-ta'bir bil mustaq okey, bil mustaq. Inna at-ta'bir bil mustaq yush'iru bi'illiyati yush'iru bi'illiyati ma minhu al-ishtiqaq. Okey, ini kaedah usul kaedah usul. Inna ta'bira bil mustaqi yush'iru bi'illiyati ma minhul istiqaq. Okey, sesungguhnya ta'bir pada mustaq ini adalah mustaq daripada sariqa yasriqu mencuri. Okey, kalau kita ambil ada fi'il ambil daripada ismul masdar jadi sariqah, pencurian, kecurian. Jadi ditakbirkan dengan mustaq. Mustaq apa? Ini isim fa'il. Ni mustaq dia, isim fa'il. Mengisyaratkan dengan illah ma minhul istiqaq. Mengisyaratkan kepada illah
illah apa yang daripadanya istiqaq. Dia daripada apa tu? Daripada istiqaq apa? Daripada pecahan apa? Daripada pecahan apa? Sariqah. Nampak daripada pecahan sariqah. Jadi ditakbirkan mushtaq as-sariq, isim fa'il. As-sariqatu. Pencuri lelaki, pencuri perempuan. Ditakbirkan, dibuat ibarat, takbir. Dengan mushtaq. Mushtaq ni isim fa'il. Isim fa'il dua ni. Mengisyaratkan illah apa yang mushtaq daripada. Apa dia? Illah yang mushtaq daripada sariqah. Ini asal dia, sariqah, kecurian. Ismul masdar. Ada yang kata istiqaq asalnya daripada ismul masdar, ada yang kata daripada fi'il madhi, sariqa. Okey, saraqa, yasriqu, saraqa yasriqu. Okey. Jadi ini kaidah usul sangat penting. Walaupun tidaklah disebut turuq, cara qiyas secara directly, tapi kita tahu pencuri lelaki, pencuri perempuan potong tangan sebab apa? Sebab dia mencuri lah, sebab dia pencuri. Jadi sebab apa potong tangan? Nama pun pencuri kerana melakukan jenayah curi. Okey. Inna ta'bir bil mushtaq yush'iru bi'illiyati ma minhul ishtiqaq. Okey. Yang kedua adalah hadis Nabi. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, hadis Nabi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Daripada sunnah. Hadis Nabi yang kedua, as-sunnah. Ni turuq cara qiyas yang kedua sunnah. Apa dia? Nabi SAW saha fi salah, berlaku lupa dalam solat. Fasajada sajadatay sahwi ba'dal kalam. Nabi telah sujud dengan dua sujud sahwi selepas kalam. Selepas apa? Kalam. Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Okey, selepas kalam, selepas Nabi bercakap, maka Nabi akhir solat Nabi akan sujud sahwi dua kali sujud. Jadi di sini tertib hukum ke atas berlaku tadi dengan fa, iaitu Nabi SAW telah pun sujud dengan sebab berlakunya kelupaan daripada Nabi. Maka lupa adalah illah untuk sujud sahwi. Nampak sajada Rasulullah dalam hadis dalam hadis apa? Sajada Rasulullah anna Rasulullah saha fi salah. Anna Rasulullah Nabi SAW saha fi salah. Saha berlaku kelupaan fi salah, dalam solat. Okey. Fasajada dalam hadis fasajada sajadatayis fasajada sajadatayis sahwi ba'dal kalam. Nampak fasajada digunakan sirah apa? Digunakan sirah fa. Maka Nabi pun sujud. Fa ini yang perbuatan Nabi sujud disebabkan perkara yang sebelumnya, iaitu sahwu. Berlakunya fa ini disebabkan as-sahwi. Sahwi ni makna lupa. Jadi sudah pasti illah untuk sujud sahwi, illatus sujudus sahwi, kerana apa? Kerana lupa. Nampak? Illah kepada sujud sahwi adalah lupa. Ini dalam hadis. Okey. Yang ketiga, al-ijma'. Yang ketiga apa tuan-tuan? Turuqul qiyas al-ijma'. Memang dia agak payah, agak sulit, tetapi inilah cara yang paling mudah saya explain kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan lebih faham dalam pengajian usulul fiqh. Okey. Al-ijma'. Contoh macam mana? Iaitu contohnya ayah. Ayah ini bagi dia ada wilayah. Wilayah pada wali, kewalian. Autoriti wali ke atas harta kanak-kanak kecil. Likaunihi kerana kanak-kanak tu masih kecil, tak boleh pegang harta. Fal'illatu huna sigharihi, illah dia kerana kecilnya budak-budak tadi. Maka ulama qiyaskan ke atas kecil, ke atas masalah tadi. Ulama qiyaskan ke atas masalah tadi pada hak al-ab wilayati ala nafsi. Jadi ulama ini ijma'. Al-ab, ayah, dia ada apa? Wilayah, kewalian, autoriti wali.
makna penjaga, wali. Dia wali kepada siapa? Dia asalnya wali kepada malus saghir, harta anak dia. Sebab anak dia kecil lagi, tak boleh pegang harta. Malus saghir, tak balik lagi. Okey. Bila mana dia ada autoriti, ada wilayah terhadap mal as-saghir, maka ulama kiaskan dia juga boleh kepada nafsus saghir, jiwa budak kecil. Budak kecil perlukan kepada wali. Maka ayah ni sebagai wali dia. Ayah juga wali kepada harta, ayah juga wali kepada budak perempuan itu, budak itu sendiri, tak kira budak lelaki ke perempuan. Okey Okey. Tapi kalau untuk menikah kena wali, kena maknanya budak tadi perempuan lah. Kalau nak menikah takkan lah orang lelaki nak, dia perlu wali, lelaki tak perlu wali, perempuan je perlu wali. Okey. Yang keempat ni logik lah, al-munasabah, kesesuaian, al-munasabah. Tuan-tuan, kesesuaian ini sesuatu yang mana tak ada, tak sabit illah ni, dengan Quran pun tak ada. Munasabah ni apa? Apa maksud munasabah? Apa maksud turuk al-qiyas dengan cara munasabah? Mana tak disebutkan, Quran pun tak ada, okey, hadis pun tak ada, okey, ijma' pun tak ada, semua tak ada. Maka kita gunakan alternatif yang terakhir, al-munasabah. Macam mana tu ya? Al-munasabah ini melalui cara al-mujtahid, bahsul mujtahid. Apa bahsul mujtahid? Mujtahid akan istiqra', akan buat kekajian, akan buat pengamatan. Bahsul mujtahid. Ulama yang mujtahid, mereka akan bahas, akan teliti, akan membuat pengamatan mengenai illah kepada sesuatu hukum, illah kepada sesuatu masalah. Okey, illah kepada apa? Yang sesuai kepada sesuatu masalah. Okey. Jadi bila sebut tentang al-munasabah, dia menggunakan akal lah. Menggunakan akal untuk mengikat hukum dan juga maslahah. Maslahah maqsudah. Dia perlu tahu macam mana dia lihat kepada hukum, dia lihat kepada maslahah. Okey. Contoh. Bila sebut contoh, tuan-tuan akan nampak. Subutul wilayah 'alal bikir as-saghira fi nikah. Okey. Munasabah, tuan-tuan fikir. Kena logik akal, fikir, iaitu wali ini, wali perlu ada sabitnya kewalian wali terhadap anak dara yang kecil. Anak dara yang kecil. Mana budak perempuan yang kecil nak nikah, perlu kena ada wali, ayah dia. Okey. Sebab apa perlu kepada wali ya? Ada yang kata kerana dia ni masih kecil. Ada yang kata bukan kecil, tetapi dia adalah dara, al-bakarah, al-bikarah. Nampak tak? Al-munasabah dia perlu kepada wali. Sebab apa perlu kepada wali? Perlu kepada wali kerana ada yang kata budak perempuan ini dia adalah saghirah, kecil, dia tak pandai urus lagi, perlukan kepada wali. Ada kata tidak, bukan kerana dia kecil, illah dia bukan kecil, illah dia adalah kerana dia bikarah, bakarah, dara, anak perempuan dara, perlu pada wali. Okey. Jadi di sini setiap keduanya adalah wasfun munasib. Kita panggil apa? Sifat yang munasabah. Oh, sebab budak-budak perempuan ni perlu kepada wali. Sebab apa? Okey, kerana dia saghir, masih budak. Okey, masih budak. Ulama menyatakan kerana apa dia perlu kepada wali kanak-kanak kecil? Kerana dia adalah sebagai dalil al-ajiz, lemah. Budak kecil masih lemah.
al-ajz. Al-Baqarah kerana apa? Dia ada, ulama kata sebagai dalil apa ni? Ni sebab dia lemah, dia kecil lagi. Ni sebagai dalil apa? Al-jahlu bi, dia jahil berapa? bi umuri zawaj. Untuk urusan perkahwinan dia tak apa nak cerdik, tak apa pandai, perlukan kepada wali. Jadi di sinilah tuan-tuan boleh nampak jelas. Di sinilah tuan-tuan nampak, di sinilah tariq, di sinilah ulama Hanafi mengambil dalil qiyas Hanafi, dan di sinilah ulama Syafi'i mengambil dalil. Boleh nampak jelas? Nampak? Semuanya melihat kepada satu je, iaitu munasabah. Apa je munasabah? Munasabah kanak-kanak perempuan perlu kepada wali kerana dia masih kanak-kanak. Kanak-kanak ini adalah dalilul ajz, dia lemah, budak perempuan tak pandai nak urus lagi. Jadi inilah ulama Hanafi pegang. Tapi ulama Syafi'i mereka pegang bukan kerana saghirah, tetapi kerana bakarah, iaitu dalilul jahli bi umuriz zawaj. Sebagai dalil kalau anak dara ni dia tak tahu lagi urusan perkahwinan, tak ada pengalaman lagi, berbeza dengan janda, jadi perlukan kepada wali. Nampak? Dua-dua sandaran wali terhadap dalilul ajaz, dalilul jahl, dua-duanya adalah kita panggil wasfun munasab, wasfun munasib. Dua-dua sesuai. Cuma ulama berbeza sama nak sandarkan kepada apa? Sandarkan kepada saghir ataupun sandarkan kepada bakarah. Okey Tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Abdul Wahab Khalaf, dalam kitab Ilmu Usulul Fiqh, dan juga kitab Abdul Karim Zaidan Al-Wajiz fi Usulul Fiqh, ada membahaskan perkara ini, iaitu macam mana ini semua dalam bab apa ni? Dalam bab illah. Okey, dalam bab apa? Dalam bab illah. Tajuk pun salah ni tuan-tuan, bukan turuq al-qiyas, illah, bukan qiyas, qiyas umum. Turuq apa? Ma'rifati al-illah, cara nak kenal illah. Ni tajuk yang tepat. Qiyas tu umum sangat. Turuq ma'rifatil illah, cara nak kenal illah. Dia melalui Quran, melalui sunnah Nabi, hadis, melalui ijma' dan juga melalui munasabah. Boleh jelas munasabah. Sebab itu di sini kita lihat munasabah ni, ulama Hanafi dia menyatakan kalau dia bakarah, makna dia anak dara tapi dia tak kecil lah, dah dewasa dah 20 tahun lebih dah. Jadi dia tak perlu kepada wali. Sebab apa? Mereka tak lihat bakarah ni anak dara, mereka lihat kepada saghirah. Kalau dia kabirah 20 tahun lebih baru nak nikah, tak perlu kepada wali. Berbeza mazhab Syafi'i, perlu kepada wali kerana mereka tak lihat kepada saghirah, mereka lihat kepada bakarah kerana mazinnah, tempat sangkaan untuk anak dara ni mereka tak ada pengalaman, experience tak ada. Jadi bila tak ada pengalaman, menunjukkan tempat sangkaan yang berlaku kepada anak dara ni apa? Mereka tidak tahu, jahil mengenai dengan urusan-urusan perkahwinan, perlukan kepada wali. Okey, jelas. Okey. Seterusnya kita lihat sikit lagi, iaitu mengenai dengan majal al-ijtihad. Okey, boleh padam dulu. Imsahu. Okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin tak sempat kita nak habiskan kesemua sekali dalam bab qiyas kerana antara bab yang sulit, yang sukar, tetapi menarik. Kita akan sambung pada hari Isnin insya-Allah untuk lebih panjang. Cuma saya nak habiskan satu je topik yang sikit lagi, iaitu majal ijtihad fi illah. Ruangan untuk ijtihad dalam illah ini. Tuan-tuan, bila sebut tentang ruangan ijtihad untuk mentahdidkan, menentukan illah, dia terbuka tapi kepada mujtahidin, orang-orang ulama yang mujtahid. Ruangan tersebut ada dua, sama ada al-ijtihad fi istinbatil illah, iaitu ijtihad mereka pada mengeluarkan illah. Apabila illah tadi tidak dinaskan, tak ada sebut dalam Quran, tak ada sebut dalam hadis,
maka perlu kepada ijtihad di kalangan ulama, maka dinamakan jenis ini adalah jenis takhrijul manat. Ijtihad ini nama takhrijul manat. Contohnya mengenai dengan ijtihad pada mengharamkan riba pada gandum, maka ulama mujtahid mereka bahas, mereka katakan illah hukum ini adalah okey, nampak. Yang kedua, ijtihad pada takhlisul illah. Takhlis, menapis yang ada bercampur-campur illah ni, buang daripada sifat-sifat yang tak ada kesan pada hukum, diambil yang betul-betul ada kesan pada hukum. Itu dinamakan sebagai tanqihul illah. Tanqihul illah. Contoh seperti ilat pengharaman arak. Okey, pengharaman arak. Kerana arak tadi memabukkan, bukan kerana bau dia busuk, bukan kerana warnanya tidak elok. Okey. Jadi khamar ini memabukkan, itu adalah ilat yang paling sesuai nak menyatakan arak itu haram. Okey. Dan yang ketiganya dipanggil al-ijtihad fil fara', untuk mengetahui tahqiqul illah. Ijtihad pada fara', untuk mengetahui tahqiqul illah, untuk merealisasikan illah tersebut ataupun tidak direalisasikan, sama ada ataupun tidak illah tadi. Dinamakan ijtihad ini tahqiqul manata. Contohnya seperti mana mengenai dengan nabidzus sya'ar, rendaman gandum. Adakah dia memabukkan ataupun tidak, boleh disamakan dengan arak ataupun tidak. Jadi tuan-tuan boleh lihat perbahasan dalam kitab Abdul Wahab Khalaf, dalam kitab ilmu usulul fiqh ada disebutkan perkara ni. Takhrijul manat, tanqihul manat dan juga tahqiqul manat. Okey, kita lihat papan putih. Kita masih bincangkan bab illah, kita tak bincang bab al-aslu, hukum asal. Kita dah selesai dah semalam. Kita bincang bab illah. Sekarang ni majal, ruangan. Ruangan apa tu? Al-ijtihad. Al-ijtihad fil illah. Okey. Majal ni makna ruang. Kawasan yang mana boleh ijtihad untuk illah, kawasan yang dibenarkan untuk ijtihad pada illah. Tuan-tuan lihat, yang pertama dipanggil sebagai apa? Takhrijul manat. Takhrijul manat. Yang kedua dipanggil sebagai tanqihul manat. Tanqihul al-manat. Yang ketiga dipanggil sebagai apa? Dipanggil sebagai tahqiqul manat. Nampak tak? Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam takhrijul manat, macam mana tu? Takhrijul manat ini, untuk pengetahuan tuan-tuan, ijtihad fi istinbat al-illah. Ijtihad berlaku pada istinbatul illah. Al-ijtihad fi istinbat al-illah. Apa dia? Nak bagi tahu ijtihad berlaku. Ulama mujtahid mereka ijtihad. Guna sedaya upaya ilmu yang mereka ada untuk ijtihad mengeluarkan sebab apa takhrijul illah. Contohnya Nabi kata apa? Az-zahabu bil-zahabi. Okey, wal fiddatu bil fiddati, al burru bil burri, wasya'iru bisyairu bisya'iri. Gandum dengan gandum, bali dengan bali, emas dengan emas, perak dengan perak, tukar, sistem barter, tukar. Jadi Nabi kata apa? Yadan biyadin. Yadan biyadin. Tukar, kena on the spot dan juga kena sama. Okey, sekarang apa illah dia? Tak sebutkan illah, sebab apa kena tukar emas dengan emas, kalau gandum dengan gandum? Sebab apa? Ulama keluar, ada ulama menyatakan ulama mengeluarkan illah. Ada ulama kata dalam mazhab Syafi'i utamanya, dia kata apa? Asy-syairu bisya'iri, iaitu al-qut. Al-qut apa? Iaitu makanan asasi. Makanan asasi, kalau beras tukar sama beras,
Apa-apa makanan asasi, kalau gandum tukar sama gandum, atas nama illah dia al-quds, makanan asasi. Tanqihul manat. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, tanqihul manat ni apa? Tanqihul manat adalah ijtihad juga, tetapi kita panggil takhlisul illah. Al-ijtihad fi takhlisul illah. Al-ijtihad, okey, fi takhlisu, bukan talkhis, takhlisu al-illah. Takhlis ni makna buat penapisan semualah. Dah tapis dah kumpulkan, dah betul-betul dah ketepikan apa yang tidak perlu, yang tak ada kena-mengena dengan illah. Okey, contohnya seperti pengharaman arak. Contohnya apa? Haram khamar. Arak tu haram. Tahrimul khamar. Tahrimul khamar. Sebab apa berlaku tahrimul khamar? Haram arak. Bukan kerana laun, bukan kerana warna, tak ada kena-mengena, bukan kerana raihah bau, bukan. Ulama ijtihad, ketepikan warna tak ada kena-mengena, bau tak ada kena-mengena, yang kena-mengenanya adalah muskir. Muskir yang ada kena-mengena sebab dia mabuk. Sebab itulah dia haram arak ni. Nampak, itu dipanggil tanqih. Dah diselaraskan, dah ditapis. Okey, kemudian yang ketiga tahqiqul manat. Tahqiqul manat ijtihad juga, tapi ijtihad dia adalah, kita panggil apa ni? Ijtihad pada apa? Al-ijtihad fi illatul fara'. Illatul fara'. Dia bukan pada asal tu, pada masalah yang tidak ada nas. Cari illah. Sepatutnya kita cari illah pada apa? Pada yang ada nas. Tapi pada tahqiqul manat, pada masalah yang tidak ada nas, kita ijtihad. Ulama mujtahid, mereka ijtihad pada illatul fara'. Mereka cuba. Makna kalau ada benda ni, maka adalah hukum. Tak ada benda ni, tak ada hukum. Contohnya seperti apa? Seperti arak tadi. Kita kata arak memang haram, jelas arak. Sebab dia ada muskir memabukkan. Cuma sekarang ni tuan-tuan kata, sekarang kita buat nabidh sya'ar. Contoh, rendaman bali. Syair, bukan syair. Nabidh sya'ir, rendaman bali. Rendaman bali kita rendam, kemudian adakah dia bersifat muskir ataupun tidak? Aula ataupun tidak, muskir ataupun tidak. Jadi ulama telah ijtihad pada illatul fara', pada illah syair. Syair tak disebut, rendaman syair ni tak disebut dalam Quran ataupun hadis. Maka ulama kena ijtihad mengenai illah rendaman syair. Sama tak seperti rendaman anggur yang memabukkan? Kalaulah rendaman ini ada sifatnya muskir, maka ada illah dia muskir, maka hukumnya adalah haram. Tapi ulama ijtihad, kalaulah tidak ada illah muskir memabukkan, maka sudah pasti hukumnya tidak haram. Nampak? Menggunakan tiga dalam illah: takhrijul manat, tanqihul manat, tahqiqul manat. Tiga-tiga adalah ijtihad. Ini ijtihad mengeluarkan illah daripada nas. Tanqihul manat mengeluar ijtihad, iaitu menapis, ambil yang mana perlu, yang ada kaitan dengan hukum sahaja illah itu. Kemudian tahqiqul manat, jadi ulama ijtihad mengambil hukum, mengambil illah daripada masalah fara', bukan masalah asal. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekadar itu pengajian kita pada illah hari ini. Perbahasan yang agak panjang mengenai illah sahaja. Semalam kita dah bincang mengenai al-aslu dan juga hukmul asli. Hari ini masalah illah. InsyaAllah esok kita, minggu depan hari Isnin, kita sambung sikit lagi mengenai qiyas sebagai hujjah ataupun tidak, sebagai menutup tirai kita pada hari Isnin nanti untuk bab qiyas. Tuan-tuan yang terlepas mengikuti secara langsung kami, boleh terus layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian, memanjangkan kebaikan pengajian usulul fiqh dalam bab qiyas di bawah bab yang besar, iaitu al-adillah asy-syar'iyyah.
Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.